Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kuliah kita hari ini akan membincangkan topik 1 bagi subtopik 1.3, kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Di akhir kuliah ini diharap para pelajar dapat menjelaskan kerangka pemikiran penghayatan etika dan peradaban acuan Malaysia melalui 3 komponen utama, iaitu sejarah, struktur sosial dan biografi. Baiklah para pelajar, etika dan peradaban saling berkait antara satu sama lain. Sebagai contoh, bahasa. Bahasa merupakan warisan peradaban yang menjadi simbol penting dalam masyarakat Melayu. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat berkomunikasi serta berinteraksi dengan baik antara satu dengan yang lain. Di Malaysia, bahasa rasmi yang digunakan adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah bahasa perantaraan kedua yang boleh digunakan untuk berinteraksi. Dari sudut etika dan peradaban acuan Malaysia, apabila individu ingin memulakan komunikasi, mereka perlu menggunakan bahasa yang sopan atau merendahkan suara sebagai tanda saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Contohnya, apabila kita ingin memulakan ucapan, kita akan memberi kata-kata aluan ataupun ucapan salam. Barulah kita meneruskan ucapan kita. Baiklah para pelajar, bagaimanakah 3 komponen ini wujud dalam pembentukan etika dan peradaban acuan Malaysia? Ianya adalah idea dari sarjana sosiologi yang bernama C. Wright Mills, yang mana beliau telah mengemukakan idea untuk memahami masyarakat melalui konsep imajinasi sosiologikal berdasarkan 3 komponen utama, iaitu sejarah, struktur sosial dan biografi. Baiklah para pelajar, mari kita lihat bagaimana alat analisis ini, iaitu sejarah, struktur sosial dan biografi, digunakan dalam konteks menghayati etika dan peradaban acuan Malaysia. Persoalan: siapakah kita hari ini? Di mana kita lahir? Dan dari mana usul kita? Ianya akan terjawab melalui komponen yang pertama, iaitu sejarah. Baiklah para pelajar, apakah yang dikatakan dengan sejarah? Dalam konteks ilmu sosiologi, sejarah ialah himpunan peristiwa dan pengalaman lalu yang berkait, melibatkan individu, keluarga dan komuniti dalam masyarakat. Dengan meneliti sejarah, kita akan melihat kembali asal-usul kita di negara ini. Adakah kita penduduk asal atau kita sebahagian daripada proses migrasi dalam wilayah alam Melayu atau migrasi dari peradaban Cina, India, Arab, Eropah dan sebagainya. Dan kita mungkin tertanya-tanya dan ingin mengetahui bagaimanakah pembentukan negara kita. Idea pembentukan negara Malaysia tercetus pada 27 Mei 1961 melalui ucapan yang dibuat oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, iaitu Tunku Abdul Rahman. Ucapan tersebut berlangsung di hotel di Singapura semasa majlis makan tengah hari di hadapan Persatuan Wartawan Luar Negeri di Asia Tenggara. Cetusan idea Tunku Abdul Rahman adalah untuk mewujudkan satu bentuk penyatuan ekonomi dan politik yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu dengan wilayah jajahan British, iaitu Singapura, Borneo Utara, iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei. Idea ini telah menarik perhatian wartawan-wartawan yang hadir pada hari tersebut dan kemudiannya
menimbulkan pelbagai reaksi positif dan negatif di Asia Tenggara, terutamanya di wilayah-wilayah yang terlibat. Baiklah para pelajar, dengan meneliti dan mempelajari sejarah, kita akan dapat mengetahui peristiwa dan pengalaman lalu. Baiklah para pelajar, kita tengok komponen yang kedua iaitu struktur sosial. Apakah yang dikatakan dengan struktur sosial? Menurut bahasa iaitu sistem sosial. Menurut sosiologi iaitu hubungan yang dibina dan terjalin dalam sesebuah masyarakat yang berfungsi untuk menggerakkan dinamika masyarakat. Contohnya, seorang raja mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sesebuah negara, manakala Perdana Menteri diamanahkan untuk menjalankan dan membangunkan sesebuah negara, dan kita sebagai rakyat turut sama membantu menjalankan matlamat yang telah ditetapkan. Baiklah para pelajar, struktur sosial melibatkan komuniti dan sistem sekeliling sama ada secara formal atau tidak formal. Persoalan di mana kita tinggal, di mana kita dibesarkan, di mana kita bersekolah dan di mana kita bekerja mempengaruhi seseorang dan masyarakat membentuk struktur sosial. Dengan memahami lapisan-lapisan struktur sosial akan membolehkan kita menghayati etika dan peradaban yang telah terbina dan sedang berlaku dalam negara kita. Baiklah para pelajar, berdasarkan gambar rajah ini, apakah yang anda lihat dan fahami? Berdasarkan gambar rajah ini, apakah yang anda lihat dan fahami? Saya tinggalkan persoalan ini untuk anda fikirkan dan bincangkan. Sekaligus, ia akan membantu anda untuk memahami konsep struktur sosial. Baiklah para pelajar, kita lihat komponen yang ketiga iaitu biografi. Apakah yang dikatakan dengan biografi? Menurut bahasa, iaitu riwayat atau kisah hidup seseorang. Menurut sosiologi, iaitu fenomena struktur sosial dan proses sejarah yang mencorakkan pengalaman individu, keluarga, komuniti dalam masyarakat dan sebaliknya, boleh pula mencorakkan struktur sosial dan proses sejarah. Contohnya, dengan menghayati biografi diri sejak lahir hingga kini dengan persoalan bagaimana ia menjalani kehidupan, bagaimana dirinya telah terbentuk hasil daripada sejarah dan struktur sosial. Sudah tentu ianya mempengaruhi biografi seseorang atau sesebuah masyarakat. Baiklah para pelajar, dengan kita memahami sejarah dan struktur sosial, kita akan mengenali siapakah diri kita dan orang yang penting bagi negara kita. Baiklah para pelajar, untuk memahami konsep biografi dengan lebih lanjut, saya ada beberapa soalan yang ingin diberikan kepada anda. Siapakah yang anda lihat dalam gambar ini? Siapakah yang anda lihat dalam gambar ini? Bincangkan jasa dan sumbangan beliau dalam pembangunan negara. Baiklah para pelajar, saya tinggalkan persoalan ini untuk anda fikirkan dan bincangkan bersama. Dan saya yakin anda akan lebih faham apakah yang dikatakan dengan biografi. Baiklah para pelajar, bagaimanakah pembentukan etika dan peradaban acuan Malaysia yang sepatutnya kita laksanakan? Ianya mestilah berasaskan kepada agama, nilai dan tamadun bangsa Malaysia. Nilai-nilai etika dan peradaban tidak seharusnya dipisahkan dengan nilai-nilai agama. Berjayanya sesebuah tamadun itu bergantung kepada nilai agamanya. Baiklah para pelajar,
Nilai-nilai etika dan peradaban seperti hikmah keberanian, kesederhanaan dan keadilan tidak akan dapat dipraktikkan jika dibangunkan semata-mata atas komponen sejarah, struktur sosial dan biografi atau falsafah peribadi. Oleh itu, institusi undang-undang agama perlu dilihat secara sepadu. Sebagai contoh, nilai hak kebebasan bersuara seharusnya difahami dalam konteks nilai kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya, kita tidak boleh menggunakan hak kebebasan bersuara untuk menghina kepercayaan agama, menabur fitnah atau mencaci maki orang lain. Mana-mana nilai yang bercanggah dengan prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau nilai-nilai kesejahteraan Islam seharusnya ditolak dan tidak sesuai dengan warga negara Malaysia. Ianya sangat penting supaya nilai agama menjadi asas kepada pegangan nilai-nilai murni yang lain. Nilai-nilai agama inilah yang dikatakan sebagai nilai-nilai abadi dan mutlak, yang akan bertindak sebagai pemandu dalam memahami nilai-nilai yang lain. Baiklah para pelajar, sebagai kesimpulan, penghayatan etika dan peradaban yang berlandaskan nilai ketuhanan dan akal yang sihat dilihat berkemampuan dalam mengawal tingkah laku berbanding dengan nilai moral dan etika yang berlandaskan asas-asas rasional semata-mata. Baiklah para pelajar, ini dahulu perbincangan kita pada kali ini. Semoga pelajar mendapat manfaat daripadanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.